Belum doktor. Belum? Okey. Dia bukan subjek apa, prerequisite ke? Untuk lab ni, tak Okey, tak apa. Nanti kamu dalam Flick 2, kamu akan belajar lah. Okey, bagi sesiapa yang dah belajar tu, saya rasa masih ingat lagi. Kamu cover on the apa ni, the kalau kamu ada flat plate, okay, dan juga when there is a flow pass over this flat plate, okay, with a certain magnetic velocity u, okay, there will be a formation of boundary layer. Okay, boundary layer. Mula dia develop start dengan lamina dan kemudian turbulent. Okay. Ini untuk external flow yang mana the classification of the type of flow sama ada lamina, kamu ada dua kan type of flow, lamina ataupun turbulent. Dia characterized by the Reynolds number lah, Reynolds number. If the Reynolds number less or equal 5 exponent 5 untuk external flow ni, external flow. Yang sebelum ni, the type of flow yang dekat sini adalah lamina. Dan juga the flow behavior, ya. Dekat skrin masih tunjuk yang pemakahan juga? Tidak. Saya rasa internet kamu, connection kamu. Sebab saya pun ada buka desktop saya. Alright. Yang lain saya pun sama ke? Okey, sama Maknanya connection kamu jugalah. Ya ke? Okey, guys. Yang lain macam mana? Okey. Okey, maknanya kamu kena cari atas pokok ke apa Okey, tak apa. So, lagi ni. Alright. So, maknanya aliran dia akan start dengan lamina dan kemudian baru turbulent lah. Baru turbulent dekat sini. So, untuk okey, kita boleh katakan kawasan yang saya lorek ni adalah dia punya viscous effect penting dan kita boleh dapatkan all the characteristic of the boundary layer within this region lah. Okay, where the viscous effect is important. Okay, so untuk eksperimen ni kita akan cover bukan untuk external flow tapi untuk internal flow iaitu aliran dalam pipe. So kita akan apply the theory, boundary layer theory yang kita dah cover dulu, dah pernah belajar dulu atau yang akan belajar lah dalam internal flow. Tapi untuk classification of the type of flow, dia tak samalah. Dia bukan 5 eksponen 5. Tapi untuk tentukan sama aliran adalah lamina ataupun turbulent adalah berdasarkan Reynolds number 2300. And mungkin kamu boleh Google nanti the classification of the type of flow untuk internal flow. Dia bukan yang inilah, ni adalah untuk external flow. So untuk internal flow, the Reynolds number less than 2300, the type of flow is lamina, dan yang lebih daripada 2300, the type of flow is turbulent. So kalau kamu masih ingat lagi, kamu dah belajar the characteristic of the boundary layer in terms of boundary layer thickness, boundary layer displacement thickness, momentum thickness dan sebagainya lah, bergantung kepada Reynolds number yang pada aliran tertentu dalam aliran. So untuk this experiment, okay, aliran yang kita akan study adalah jenis aliran turbulent. Okay, so kita akan dapatkan, okay, untuk aliran turbulent, kalau kamu masih ingat lagi, kita akan guna ataupun the velocity profile is according to 17 power law ataupun within the range of 17 power law to 19 power law, bergantung kepada Reynolds number yang of the flow lah. Okay, so untuk aliran dalam pipe, so kita akan nampak the development of the boundary layer, okay, line yang halus tu, yang atas tu kalau kamu ingat, okay, yang warna biru tu adalah velocity profile. So dia akan ada region, saya tak ada cursor lah kat sini. Okay, kita guna yang ni. Dia sampai sini aliran masih tidak fully develop lagi, dan dia akan ada satu ketika yang mana aliran akan fully develop, yang mana the velocity at the center of the pipe is equal to the velocity of the incoming that is incoming into the incoming flow
into the pipe lah. Okay, so contohnya kat sini pipe kamu, velocity magnitude dekat sini adalah U. Okay, with U. Asalnya dia masuk semua dengan uniform velocity U. Okay, tapi disebabkan oleh viscous effect is highly important in the pipe lah specifically. Jadi dia akan ada degradation in velocity, okay, dan kemudian dia akan fully develop lah sampai at the center of the pipe, the velocity, the local velocity at the center of the hub dekat sini is equal to the incoming flow velocity. Okay, tak apa, kamu dapatkan konsep yang macam ni lah lebih kurang. Tapi untuk this experiment, okay, mungkin saya jump dulu ke result that, okay, result to be obtained. Okay, kamu ada beberapa result dan juga macam saya cakap, data akan diberi. Based on data yang diberi, kamu akan buat post processing to that data dan you have to plot 4 plottings. Ada 4 graf yang kamu perlu plot. Okay, iaitu yang pertama, mungkin kamu boleh dapatkan dulu. Kamu ambil je dulu nanti kita patah balik kepada explanation macam mana nak dapatkan dan sebagainya, dan juga inilah definition untuk setiap data yang kamu diberi dan juga kamu akan dapatkan. Okay, so graf yang pertama, UR minus Y versus Y. Ini adalah untuk kita perolehi ataupun untuk actually is to obtain the volume flow rate. Untuk ini kamu gunakan graf yang kamu plot ni untuk nak dapatkan volume flow rate. Kamu boleh refer untuk yang ini dengan equation 8 ni equation 8. Asalnya dia daripada equation yang ke-8 equation nombor 8. Okay, the air flow rate in the pipe. Okay, so in order to calculate Q, kamu perlu ada graf UR minus Y dan juga Y. Delta Y inilah nanti. So the area under the curve of this graph yang pertama tadi, okay, kalikan dengan 2 pi, kamu boleh perolehi Q ataupun volume flow rate. Okay, so ini adalah result pertama yang kamu perlu dapatkan. Yang kedua, ln Y over R versus ln U over U. The slope of the graph is N. Okay, kamu masih ingat lagi? The velocity profile untuk turbulent flow adalah based on is according to power law punya velocity profile. So dalam kelas okay, kalau kamu masih ingat, kamu punya velocity profile adalah Y over delta to the power of 1/7. Okay, tapi bukan repeat eksperimen yang Blasius atau Prandtl yang von Karman conduct dulu. Okay, tapi kamu just repeat dan kamu dapatkanlah untuk result kamu daripada data yang kamu perolehi daripada eksperimen yang kamu conduct lah. So instead of biasanya untuk certain Reynolds number kamu akan dapat 1/7 power law. Tapi kamu repeat balik eksperimen tu, kamu dapatkanlah berapa nilai yang kamu dapat bergantung kepada kalau kamu bergantung kepada pressure, temperature. Kalau kat sana mungkin pressure dan juga temperature lebih rendah. Dan juga eksperimen yang kamu conduct dekat sini dengan environment yang sedikit ada perubahan dan juga Reynolds number yang kamu guna pakai juga tidak tak sama lah. So kamu cuba dapatkan nilai N lah untuk graf daripada sini. Ini adalah velocity profile. Graf yang kedua adalah untuk nak dapatkan the power law. The power law. N yang ni. This is the power law atau velocity profile. Okay. Nanti saya kena terangkan U apa, R, Y dan sebagainya lah. Okay. So next yang ketiga C, ini adalah untuk kamu plot
the trend ataupun kamu map the velocity profile lah. Macam mana rupa profile velocity at certain point in the pipe. Mungkin kamu dapatkan kamu perlu cari at certain point lah. Nanti Encik Sahlan akan dalam lab report ni sendiri pun ada nyatakan at certain point kamu perlu dapatkan the trend of the velocity profile. Kamu perlu plotkan lah. Okay. Dan juga result yang keempat, D. Untuk D ni adalah velocity profile. Yang ni kamu perlu dapatkan wall shear stress. Okay, salah satu karakteristik of the boundary layer is the wall shear stress. Selain daripada skin friction coefficient, local, global punya skin friction coefficient. So untuk this experiment kamu perlu dapatkanlah wall shear stress. So bagi yang mungkin belum pernah belajar, wall shear stress tu adalah shear yang terhasil disebabkan oleh shear yang terhasil on the wall yang disebabkan oleh no slip condition ataupun viscous effect. Okay, so kita nak dapatkan berapa wall shear stress dekat sini lah. Unit dia adalah Newton per meter square. Okay, so selain daripada tu apa tadi kamu nak perlu dapatkan velocity profile dekat sini. Kamu dalam turbulent flow punya region. Kemudian dapatkan Q. Kita nak dapatkan Q dekat sini. Q, volume flow rate. Okay, tapi volume flow rate samalah kita akan apply conservation of mass. Jadi aliran tu akan sentiasa samalah, the volume flow rate akan samalah along the pipe. Okay, so mungkin some definition daripada yang kamu perlu perolehi. Okay, ini boundary layer. This is the center line of the pipe. Okay, U tadi kita assume this is the point of study. Okay, dekat sinilah X sama dengan X study. Okay, so this is the local velocity. Yang ini U, local velocity dia is a function of, okay, mungkin saya boleh labelkan kat sini adalah kosong. Okay, on the wall y equals 0 dan juga y equal r. Okay, the radius of the pipe. Okay, at the center line of the pipe. This is y equal r. So the local velocity is a function of y. So maknanya local velocity berubah dengan y. Okay, local velocity berubah dengan y. Okay, so this is mungkin u kat sini, u sama dengan kosong lah. Y equals 0, u y1 ada certain value, dia akan sentiasa berubah. Okay, so in this case, okay, r adalah the center, the radius of the pipe. Y adalah jarak ataupun the position from the wall of the pipe. Okay, U is the local velocity and U is the inlet velocity, the incoming flow velocity to the pipe. Okay, so saya rasa ini sahaja untuk this experiment. Kamu boleh lihatlah, since kita punya the working fluid ataupun fluid in the pipe is air, so kamu kena dapatkanlah all the fluid properties, air kinematic in terms of kinematic viscosity, kamu diberi correlation, the density, kemudian kamu perlu kira daripada table, nanti saya akan tunjukkan table, kamu perlu dapatkan static pressure,
untuk nak kira wall shear stress, kamu dapatkan perlu ada this information. Okay, seterusnya the velocity, the air velocity in the boundary layer, the local velocity lah. So this is how the velocity is distributed according to this formula lah, equation nombor 7 ni. Equation 8 adalah equation untuk nak dapatkan volume flow rate. Seterusnya this is the 17 power law velocity profile untuk turbulent. Kamu perlu dapatkan n, nilai n, dan akhir sekali adalah wall shear stress. So daripada data kamu boleh perolehi static pressure dan seterusnya pressure difference. Pressure difference untuk nak dapatkan wall shear stress ni lah. Okay, boleh. Okay, so kita tengok data yang akan diberikan kepada kamu. Okay, rupa dia lebih kurang macam ni, table of experimental data. Okay, atmospheric pressure diberi. Sepatutnya kalau secara fizikal kamu perlu bacalah, dapatkan bacaan atmospheric pressure dan juga temperature. So kamu perlu kira air viscosity dan juga density. Kamu refer pada yang tadilah equation nombor 1 dengan 2 tu kan. The air fluid properties in terms of kinematic viscosity dan juga density Okay. Okay, ni contoh data ataupun table of data yang yang second. Kalau secara fizikal kamu perlu collect data yang second column, water static column. Okay, tapi data yang second column ni kamu diberilah since dia online video untuk macam mana video procedure, macam mana eksperimen dijalankan. Kamu boleh refer, akan diterangkan secara detail lah dalam video Encik Sahlan kalau tak silap. Okay, so apa yang kamu perlu kira dekat sini post process daripada data water static column saja untuk nak dapatkan static pressure. Okay, so kamu perlu lengkapkan pengiraan untuk static pressure dan juga local velocity. Okay, yang ini basically adalah untuk kamu nak dapatkan ataupun nak kira wall shear stress. Daripada table 1 adalah untuk kamu gunakan untuk nak kira wall shear stress. Dan untuk table 2 yang selebihnya lah, iaitu untuk nak dapatkan the trend ataupun profile of velocity, velocity profile of the turbulent flow dan juga nak dapatkan the slope of the graph untuk nak dapatkan the power law, the power law. Okay, ada soalan tak so far? Mungkin kamu kena buat dululah untuk nak faham dan tahu apa isu di sebalik eksperimen ni. Tengok video, cuba, sebab saya rasa sangat straightforward sebab equation pun dah diberi. Ni gunakan equation nombor 3 tadi. Okay, equation nombor 3 untuk nak dapatkan static pressure. Dan local velocity tadi equation nombor 7 ni. Nombor 7. Straightforward ni nombor 7. Equation 7. Okay. So ada 4 graf yang kamu perlu plot. Plot dan juga buat analisis dan discuss lah. Dan kemudian kamu dapatkan conclusion daripada eksperimen yang kamu conduct. So far ada soalan untuk eksperimen yang pertama. Kalau ada boleh ajukan terus. Graf tu graf apa nak kena plot? Apa versus apa? Oh, yang ni tadi saya terangkan ni. Okay. Yang ni lah, yang A, UR minus Y versus Y. So kamu kena buat post processing sikit kepada data yang diberikan kepada kamu. Okay, kamu diberikan apa? R constant lah, nilai R, radius of the pipe. Okay,
Nilai Y berubah kan? Okay. So nilai Y berubah. Okay, contohnya dekat sini. Kat sini Y. Sini Y. So kamu kena buat lagi satu kolom lah kat sini Buat lagi satu kolom. Untuk nak dapatkan U R minus Y. Okay, contohnya lah. Ini contoh. Versus Y. Nanti kamu akan plot dekat sini. Gunakan data yang inilah. Okay. Saya menjawab soalan ke? Nah, inilah plot graf yang kamu perlu plot. Ada 4 graf. Tapi sebelum tu kamu kena buat beberapa, kena tambah beberapa kolom lah. Untuk nak dapatkan Y over R kan. U over big U. Dan kamu perlu lonkan graf tersebut untuk nak dapatkan slope kan. Kalau nak ikutkan ln Y over R dengan ln U over U. Dia asal daripada mana tau? Asal daripada velocity profile U over big U Y over delta. Delta ni kenapa dia ubah daripada delta kepada R? Sebab aliran dalam pipe dia punya the maximum thickness of the boundary layer sama dengan the radius of the pipe lah, dekat tengah-tengah sini. So dia punya boundary layer thickness kat sini, the maximum. Okay, kalau aliran dah fully develop, so dia punya delta, this is delta kan, sama juga dengan radius of the pipe. Okay, so sebab tu dalam buku kamu belajar untuk external, dia selalu dia akan guna pakai delta lah instead of R. Tapi untuk internal flow, kita boleh represent this delta dengan R, radius of the pipe. Okay, so since kita nak dapatkan dia punya power law kan kat sini 1/7 kan. So cara paling mudah untuk nak dapatkan slope ni, okay, biasa kamu akan lonkan lah, ln U over U equal ln ataupun 1/7 ln Y over R. Saya terus tulis R lah. Okay, so kita nak dapatkan yang slope yang ni lah. Kalau kamu manipulate the equation, okay, dia akan jadi N sama dengan ln Y over R bahagi dengan ln U over big U. Ini slope yang kamu nak dapatkan kan? Biasanya untuk nak dapatkan slope, kamu akan untuk nak dapatkan slope nak dapatkan slope, kamu ada XY lah. Delta Y bahagi dengan delta X. So ni ln Y over R. Okay. Sini ln Y over R, ln U over big U. Sebab tu kamu perlu plot this particular graph. Ln Y over R, ln U over big U untuk nak dapatkan slope nanti. Apa slope yang dekat sini? Okay, slope yang kat sini represent the power law ataupun yang nilai N tu lah, nilai N value. Okay. Soalan lain? Doktor, table ni pakai Excel boleh kan? Boleh. Okey. Lagi mudah sebenarnya sebab kamu perlu dapatkan area under a curve of this graph. Graph yang pertama ni lah. Kalau kamu lihat yang A ni, okay, kamu tengok equation dia. Equation yang pertama tu, graph yang pertama adalah untuk kamu dapatkan volume flow rate. Volume flow rate. Kalau kamu tengok kat sini, yang ini adalah integration daripada kosong hingga R, U R minus Y kali dengan delta Y. Yang ini adalah area under curve of graph yang A tadi. Okay. Kalikan dengan 2 pi lah untuk nak dapat Q. Okay. Kenapa saya kata macam tu? Sebab nanti graf dia, okay, contohnya lah ambil graf certain graf lah kan. Macam mana Macam ni. Okay. So dia sama ada kamu guna histogram punya secara manual lah, graph paper. Dia sangat susah. Ataupun kamu dapatkan this equation,
this equation nanti kamu akan dapat y fungsi kepada y sama dengan Number darab X tambah. certain fungsi kepada x lah. Okay. Kamu kat sini y kan. Okay, nanti kamu perlu gunakan this equation, masukkan integration daripada kosong x kamu kosong hingga certain x. Okay, contohnya x dekat sini lah x1 x1 kamu perlu masukkan kat sini. Lepas tu masukkan equation fx dekat sini dan kamu integrate with respect to x untuk nak dapat area under of this curve. Okay. Yang penting kamu right click dapatkan dia punya apa trend line trend line. Trend line. Okay. So itu secara teknikal lah. Kamu buat dulu. Saya rasa ada yang siapa yang bagi yang tak pernah guna Excel ke apa, inilah masanya. Okay, untuk nak mahirkan. Tapi saya tak pastilah. Mungkin semua pun dah mahir, malah lebih advance ke apa kan. MATLAB, kamu pun boleh guna MATLAB jugalah untuk nak plot graph, untuk dapatkan area under curve. Inilah masanya juga untuk nak gunakan MATLAB. Okay. Lain soalan sebelum kita teruskan dengan eksperimen yang kedua? Doktor, untuk macam hand calculation, yang tu kena tunjuk juga Hand calculation, sample calculation ke? Sample calculation. Perlu. Kamu ada 60% daripada analisis kan. So saya akan some part of the untuk sample calculation tu saya kira dalam analisis yang 60% tu lah. Sample calculation tu buat satu je dah cukup doktor kan? Kena buat semua sekali. Satu cukup, bukan. Dia tak perlulah kamu, okey contohnya macam ni kan, ada daripada 25 sampai Ada 14. Tak perlu, tapi untuk setiap pengiraan yang terlibat Setiap satu formula yang kita gunakan kita ada sampel lah. Betul, satu formula, betul. Setiap formula. Setiap formula kamu tunjukkanlah cara kira. Ambil satu contoh nilai sahaja. Okay, tak perlulah semua kan. Doktor, full report typing boleh doktor? Kedua-duanya adalah short report. So tak adalah prosedur. Short report je dua-dua Kedua-dua ni adalah betul. Kedua-duanya short report. Okay. Doktor, tak apa nak clear, kalau yang short report tu maksudnya yang lab sheet yang doktor bagi, yang teori lab apparatus tu kita copy saja kita just start buat by the data and calculation dan seterusnya. Betul, start daripada yang data ni. Data, kamu lengkapkanlah maklumat table ni dan juga mungkin ada kolom-kolom tambahan yang diperlukan untuk nak post proses data nanti tu kan, untuk nak plot graph dan sebagainya. So start daripada situ. Yang sebelum-sebelum tu abaikan. Kamu sebelum tu maksudnya reference saja. Yang maksudnya yang sebelum tak perlu dimasukkan dalam report. Maksudnya submit just start daripada data ni dah doktor Betul. Okay. Thank you doktor. Okay. Doktor, video yang doktor cakap tadi dekat mana Video. Okay, video ada dekat sini. Yang bawah ni. Okay, tapi okay, password dia sorry, lupa saya nak beritahu. Password dia ni saja Ni adalah untuk lab 2 lah. Ni saya buang. At 2021 SKM lab 2. Kamu pergi sini, video semua ada dalam ni. Okay. Okay, thank you. Okay, sama. Okay, next experiment. Saya teruskan dengan next experiment. Okay, Francis Turbine. Okay, mungkin saya boleh tunjukkan dululah macam mana rupa dia. Okay, untuk bagi yang belum ambil fluid 2. Okay, Francis Turbine ni macam inilah rupa dia untuk nak generate electricity. Okay, this is the turbine. Kita connect to the generator through the shaft. Okay, kita sambung ke national grid lah untuk nak dapatkan the electricity. Tapi kita guna pakai ataupun menggunakan tenaga air untuk nak memutarkan impeller ataupun nak memutarkan blade lah, turbine blade. Okay, dia menggunakan kuasa air lah, hydropower.
untuk nak memusingkan air. Okey, tapi untuk eksperimen ini, the objective is to study the effect of guide vein opening. Itu simple je dia punya objektif. Kita nak tengok dalam Francis Sabine ni dia ada satu komponen iaitu guide vein. Guide vein ni dia flapping lah, dia boleh dia adjustable. Kita boleh adjust the amount of flow yang masuk ke dalam turbine dan juga kita boleh control the direction sebab the performance of the turbine dia bergantung kepada the velocity lah, the velocity of the water, the velocity triangle ni. Kalau kamu dah masih ingat lagi, kamu belajar untuk guide untuk turbine ni kita akan pasang guide vein, pasang guide vein. So untuk this experiment kita just nak verify lah, kita nak tengok the effect of guide vein opening on the power that could be generated dan juga dia punya corresponding performance. Okay, ni sangat simple. Okay. Okay, this is the table of experiment data. Okay, yang ini diberi. Apa yang diberi adalah the turbine inlet pressure, flow rate in liter per minute. Pastikan conversion unit betul, kamu perlu buat untuk in meter, tukar convert to meter cube per second, RPM, turbine voltage, turbine current. Yang sepatutnya kalau dibuat secara fizikal, lab secara fizikal, kamu kena collect semua ni. Okay. So the theory involved, okay, ada dua graph je yang kamu perlu plot untuk this experiment, iaitu saya refer kepada result, plot a graph for power generated versus turbine speed dan juga turbine efficiency versus turbine speed. Okay, so dua graph sahaja and these are the equation involved untuk kamu nak plotkan graph lah. Okay, so equation involved. Doktor, yang tadi tu dia punya turbine inlet pressure tu P4 bar tu apa doktor? P4 bar dia punya inlet pressure. Pressure yang dekat, okay, kalau dekat turbine ni sendiri, the pressure at the saya tak pasti sama ada Jannah boleh tunjukkan dia punya eksperimen. Maksud saya dia punya apa unit P4 bar tu apa maksud P4? Oh sorry, P4 ni kita gunakan satu reference lah. Kita ada beberapa point yang kita ambil dia punya pressure. So untuk P4 ni sebenarnya just labeling lah. Sebenarnya dia datang daripada beberapa proses untuk macam mana ada beberapa kira location point yang ambil betul, pressure tu lah. Okay. Betul. Sorry. Itulah sepatutnya dia ada point dia. Cuma dalam lab sheet ni tak ada. Secara detail kita tak nampak sebenarnya. Okey, tak apa. Nanti dalam video saya yakinlah explanation berkenaan dengan P4 ke lagi ada apa kat sini pun ada P4 kan. P4 dan sebagainya akan diterangkan lah. Kedudukan dia, location dia dekat mana. Okay. Alright. So untuk nak measure apa tadi? Output. Of course lah kita kalau nak kira efficiency, biasa efficiency adalah P output bahagi dengan P input. Berapa yang terhasil berbanding dengan berapa yang diberilah. Okay. So untuk output adalah electrical power. Untuk input adalah mechanical power. So untuk output kita perlukan the data of voltage dan juga current. So untuk electricity ataupun output kita just kalikan voltage dan juga current lah. Dan untuk mechanical power dia punya teori adalah yang kat sini, iaitu pressure kali dengan Q untuk nak dapatkan P mechanical power ataupun power yang dihasilkan oleh turbine itu sendirilah. Alright. Okay. So kita nak tengok apa guide vein opening. Yang pertama 100%, 60%, 30%. So kita nak tengoklah dengan amount yang lebih banyak ataupun amount of water yang lebih sedikit.
dengan with the corresponding dia punya angle tu lah kan, in the experiment yang akan memberi performance yang lebih baik, dan juga dia punya corresponding power yang terhasil. Okay, so untuk Francis Terbang ni agak straightforward. Data ataupun graf yang diperlukan pun tidak banyak. Proses agak straightforward dan lebih mudah lah untuk nak dapatkan, untuk nak develop ataupun develop report. Okay, so itu sahaja untuk Francis Terbang. So ada soalan ke secara general ataupun teknikal? Hello. Hello, saya dengar. Okay, doktor, untuk flow rate kita kena tukar meter cube per second kan? Betul. Okay, untuk pressure kita kena tukar untuk Pascal lah. Betul. Lain? P4 tu yang turbine inlet pressure tu Nanti dia akan staff makmal akan tunjukkanlah daripada video, kamu akan boleh nampaklah P4. Oh, bukan yang dalam table ni. P4 yang dalam table tu, subscript dengannya. Okey, betul. Yang dalam equation ni samalah. Dalam equation betul P4. P subscript 4 ni sama dengan yang dalam table ni P4. Okay. Yang atas sekali tu Betul, atas sekali. Tapi in unit Pascal lah. Yang ini P4 subscript 4. Nanti saya betulkan. Oh, okey. Okey, kalau tak ada apa-apa, mungkin kita boleh teruskan dengan sesi dengan eksperimen lah. Kamu first, mungkin saya serahkan kepada Puan Jannah. Pelaksanaan ni sama juga macam semalam lah. Puan Jannah akan communicate through WhatsApp group apa yang perlu dibuat. So untuk submission hari Ahad ni sebelum tengah malam lah. Okay, itu sahaja untuk sesi debriefing ni. Doktor, to confirm sebelum tengah malam ke sebelum tengah malam Sabtu? Sebelum tengah malam lah. Sebelum Ahad kan, Ahad kamu weekend kan, pukul 12 malam tu. Sebelum tu lah. Pagi Isnin lah tu. Pagi Isnin. Betul. Okey doktor. Alright. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, ada lagi. Okey, tak apa. Saya okey, siapa yang nak bersurai boleh keluar. Itu sajalah untuk sesi kali ini. Bagi siapa yang ada soalan-soalan lain dan untuk nak communicate kita, boleh saya stay. Doktor, saya nak tanya doktor. Untuk lab petang ni ada juga kan doktor? Ke dia sekali dengan yang ni doktor? Dia pagi petang kan. Untuk pagi ni adalah fluid dan untuk petang so lain. Termo. Ada juga. Oh, okey doktor. Tengok jadual lab. Boleh refer jadual lab. Doktor, saya nak tanya doktor yang record ni doktor akan bagi ke tak yang video ni? Nampak semua ada ni. Bagi yang Memangnya. ada sajalah. Mungkin boleh personal WhatsApp saya untuk nak dapatkan video. Baik doktor. Alright. Okay, lain. Hadi student saya dulu. Sama student saya. Okey, tak apa. Alright. Okey doktor, terima kasih. Saya keluar dulu. Okey, terima kasih semua. Rasanya dah tak ada lah. Waalaikumsalam. Terima doktor. Okey, saya end session. Terima kasih.